Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih sudi lagi hadir ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. So, malam ni kita akan teruskan dengan kisah daripada himpunan Kisah Mistik. Apapun saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan daripada Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand. Ada juga yang terselit daripada Australia. Saya tak tahu macam mana anda mendengar. Mungkin ada rakyat Malaysia kita di sana. Apapun terima kasih atas sokongan anda. Baik. Tak nak macam terlalu panjang. Sekejap lagi dia akan jadi macam DJ boleh sepak dan cuba menyepak sampai ke gawang dan cuba menangkap dan gol. Dia akan merapu pula ni. Jadi kita tak nak mengoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan lagi insyaAllah 3 kisah. Kalau sempat kita akan buat 3 kisah. Kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Kalau air pasang perbani dan bulan mengambang penuh atau disebutkan dengan bulan muda, hasil memancing biasanya sangat lumayan. Tak payahlah ke tengah laut, memancing di gigi air pun sudah cukup. Malam itu, air pasang perbani bulan muda. Inilah masa yang saya tunggu-tunggu. Walaupun angin agak kuat daripada biasa dan pastinya ombak juga kuat, saya tetap pergi memancing. Tengah hari esok dan nak balik ke Kuala Lumpur. Malam itu, saya memancing bersama dengan sepupu saya di pantai berhampiran kampung kami di Sabak Bernam, Selangor. Kami rasakan agak pelik. Ianya tidaklah seperti malam-malam air pasang perbani bulan muda yang sebelumnya. Sudah dekat 3 jam memancing, namun hasilnya tidak ada langsung. Sudah 5 kali kami beralih lokasi. Dari lokasi yang ramai pemancing hinggalah ke lokasi yang tak ada orang lain. Tak ada juga hasil. Dari pukul 9 malam hingga dekat 12 malam, tetap hampa. Sedang asyik memancing, kelihatan dari jauh ada seorang lelaki menghampiri kami. Dia menggalas beg besar. Setelah hampir berjarak 10 kaki daripada kami dan 3 kaki dari gigi air, dia berhenti. Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu memandang ke laut. Mancing ke bang? Saya menyapanya. Lelaki itu diam sahaja. Mungkin dia ingat saya bercakap dengan sepupu saya agaknya. Oh bang, mancing ke? Sepupu saya pula menyapa dengan suara yang sedikit kuat. Lelaki itu menoleh, namun masih tidak menjawab soalan kami. Dia hanya menggelengkan kepala. Pula, kalau tak nak mancing, buat apa dia ke sini? Lelaki itu tetap diam. Dia menunjuk ke arah laut dan mendepakan kedua-dua belah tangannya luas-luas. Apa maksudnya ni? Mungkin dia nak nyatakan bahawa air pasang dan deburan ombak itu lebih kuat daripada malam-malam biasa. Mungkin juga perbuatan mendepar tangan itu pula seolah-olah dia ingin menyatakan bahawa angin terlalu kuat. Mungkin jugalah. Ya bang, betul bang. Malam ni angin kuat sikit. Tengoklah ombak tu. Besar-besar bang. Besar-besar bas. Jawapan serkap jarang tanpa ditanya sepupu saya itu pun tidak mendapat respon daripada lelaki tersebut. Lelaki bertopi itu terus merenung ke laut. Jauh dan tajam renungannya. Sesekali kami memandang ke arahnya. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba, sepupu aku beristighfar dengan suara tergetar-getar antara dengar dengan tidak dengar. Dia kemudian mengajak supaya meninggalkan tempat itu. Weh, cubalah kau tengok betul-betul. Ada yang tak kena. Cuba kau perhatikan lelaki itu betul-betul. Bisik saya. Saya terus memerhati dan akhirnya, barulah saya perasan. Tidak ada sebarang kesan tapak kaki lelaki itu di atas pasir. Tanpa fikir panjang, kami beredar perlahan-lahan dari situ. Beberapa tapak melangkah. Sepupu saya menoleh ke arah lelaki berkenaan. Tetapi, mana lelaki tadi? Dia sudah tiada. Kami terus lari macam tak cukup tanah. Rupa-rupanya, pada malam itu, di pantai kampung sebelah, ada kisah yang sama juga.
Seorang pemancing dihampiri seorang wanita muda yang mendukung anaknya menggunakan kain batik. Apabila ditanya, wanita itu tidak pula menjawab dan hanya memandang ke arah laut. Dia mengangkat kepala sedikit seolah-olah menyatakan bahawa malam ini angin kencang dan laut berombak kuat. Wanita itu kemudian menunjuk ke arah laut sebelum kedua-dua belah tangannya dibuka luas-luas. Sama aslinya dengan apa yang kami alami. Yang membuatkan gempar adalah kerana bekas laluannya tidak meninggalkan jejak. Kakinya pula tidak menjejak ke pasir pantai. Sejak beberapa tahun yang lepas, banyak bot pancung yang karam dipukul ombak besar ketika angin kuat. Ramai yang terkorban. Yang selamatlah. Yang mati lemas dan mayatnya ditemui akan dikuburkan di darat. Bagaimana pula dengan penumpang yang lemas dan mayatnya tidak ditemui? Lautlah menjadi pusara tidak bernisan bagi mereka. Yang menariknya, kebanyakan kejadian berpancung garam berlaku ketika malam pasang perbani bulan muda. Waktu itu juga angin dan ombak kuat di laut. Adakah semua ini berlaku secara kebetulan? Atau keesokan paginya, beberapa orang penduduk kawasan itu gempar dengan penemuan mayat seorang lelaki bersama dengan begnya di pantai tempat saya memancing malam itu. Di kampung sebelah pula ditemui pula mayat seorang wanita muda bersama dengan anak kecil yang terikat di badannya. Setelah berada di Kuala Lumpur, melalui berita di televisyen, saya mendapat tahu bahawa malam semasa saya dan sepupu memancing, sebenarnya ada sebuah bot pancung yang karam. Bot yang membawa pendatang asing tanpa izin itu ataupun parti pulang ke Indonesia itu karam beberapa batu nautika bertentangan pantai kami memancing. Siapa pula lelaki yang menghampiri saya dan sepupu ketika kami memancing? Siapa pula wanita bersama anak kecil yang didukung yang ditemui oleh seorang pemancing pada malam yang sama itu? Adakah kehadiran mereka ingin memberitahu apa sebenarnya yang berlaku di tengah laut ketika itu? Pernahkah anda terbaca satu berita pada sebuah akhbar tabloid tentang kebakaran di sebuah bangunan yang agak popular di Jalan Ampang, Kuala Lumpur suatu masa dahulu? Macam tahu pula. Macam tahu. Laporan itu hanya beberapa perenggan ayat sahaja. Kebakaran yang berlaku di tingkat 3 itu juga tidak disertakan dengan gambar. Sebenarnya, saya hendak beritahu bahawa penyebab ofis itu terbakar ada kaitannya dengan saya. Tak tahulah sama ada saya boleh dipersalahkan sepenuhnya atau salah saya dan benda lain. Benda lain yang saya maksudkan bukanlah orang tetapi satu lembaga yang menyeramkan. Sebelum saya ceritakan kisah itu, biar saya terangkan serba sedikit tentang kerja saya. 2-3 tahun selepas grade dahulu, saya bekerja sebagai seorang MP ataupun Multimedia Programmer. Sesiapa yang tahu berkenaan dengan kerja seorang programmer, mereka tahulah macam mana kerja saya. MP adalah orang yang terakhir yang akan menyiapkan sesuatu model courseware. Dia main bahasa orang putih pula malam ni. Saya ulang balik ya. MP adalah orang terakhir yang menyiapkan sesuatu model courseware, Games Computer Based Training Module, iaitu CBT, program atau apa sahaja. Untuk menyiapkan sesuatu projek memang perlu mengikut deadline. Seorang MP akan menyudahkan kerja-kerjanya sesudah pereka arahan ataupun instructional designer iaitu ID, pembuat papan cerita atau storyboard iaitu SB, dan pereka grafik atau graphic designer iaitu GD. Siapkan kerja mereka. Baik, dekat sini dia akan pakai short form untuk jawatan mereka. Bila ID, SB atau GD terlebih hari menyiapkan bahagian mereka, MP juga yang akan menjadi mangsa. Ya, saya lah tu. Misalnya, sesuatu model itu harus disiapkan dalam masa 20 hari. 6 hari pertama adalah untuk ID siapkan tugasnya. Kemudian, ia disambung oleh SB selama 2 hari. Kemudian, GD selama 10 hari. Hari ke-19 dan ke-20 adalah tugas MP untuk menyiapkan model tersebut. Kalau ikut skedul. Skedul ke skedul? Skedul lah. Kalau ikut skedul, semuanya berjalan dengan lancar. Namun,
Kadang-kadang ID termakan hari yang diperuntukkan kepada SB. Bila hari yang diperuntukkan kepada SB dimakan, maka sudah semestinya SB pula yang akan makan hari GD. Harap semua faham dia tadi saya dah terangkan GD, SB ni apa semua maksud GD pula sudah tentu akan makan hari MP. Yang susahnya adalah MP. Ini punya berbanyak berbelit lah macam cerita ayam daripada telur, telur daripada ayam. Saya teruskan. MP dah dihimpit ke dinding dan tidak ada hari lagi untuk dimakan. Sebab itulah kadang-kadang MP stay back sampai jauh malam untuk menyiapkan kerja mereka. Ada kalanya tidur di ofis. Cerita lembaga menyeramkan saya ini bermula ketika waktu inilah, iaitu ketika bermalam di ofis. Sebenarnya, pada malam saya kena siapkan satu model game. Saya tidak kesorangan di ofis, tepatnya di content department. Ada 2 MP lain, seorang assistant manager dan seorang lagi project manager. Selepas pukul 10 malam, assistant manager dan project manager pulang. Tinggallah saya bertiga MP sahaja. Namun, 2 MP lain pulang ke rumah dalam sejam untuk ambil pakaian. Tinggallah pula saya seorang diri di ofis. Dan dari sinilah bermula segalanya. Selepas 2 MP itu keluar, kira-kira 15 minit selepas itu, ofis saya blackout. Bila blackout, secara automatik semuanya akan terpadam. Ofis menjadi gelita. Sudahlah gelap. Yang menjadi masalahnya, saya tak sempat save kerja-kerja saya. Dalam gelap, saya memicik-micik kepala sebab tension sangat. Kerja-kerja yang saya buat tidak sempat save. Dalam masa suntuk, kena buat semulalah nampaknya. Ofis saya kini hanya diterangi oleh lampu emergency sahaja. Cahayanya samar-samar. Itu pun hanya di depan pintu rintangan api hendak masuk ke dalam content department. Jadi, ada lampu emergency pun, kiranya pun tidak membantu. Saya meraba-raba laci menggunakan cahaya handphone. Saya teringat, dalam laci saya ada beberapa batang lilin kecil yang office mate saya letakkan pada kek hari jadi saya dahulu. Saya terus saja menyalakan api sumbu lilin. Barulah terang sikit. Nampaklah juga berbanding tadi yang gelap. Tiba-tiba, saya perhatikan ada seorang yang berdiri di penjuru dinding bersebelahan dengan water dispenser. Alamak. Setahu saya, hanya saya seorang saja yang berada dalam ofis ni. Semuanya dah balik tadi. Saya mula berasa seram sejuk. Saya mengonyong-onyong mata ni. Mungkin perasaan saya sahaja. Namun, selepas saya mengonyongkan mata, orang yang berdiri di situ tetap juga di situ. Bermakna, ini bukanlah hayalan. Shriek. Shriek. Mesin fotostat berbunyi. Saya dah mula gelabah. Elektrik tak ada, tapi mesin fotostat pula boleh berbunyi sendiri. Bukan setakat berbunyi, tetapi ada juga cahaya dari mesin itu seakan-akan sedang memfotostatkan sesuatu. Siapa tu? Saya memberanikan diri bertanyakan dia yang berada di sebelah water dispenser tadi. Tak ada jawapan. Tiba-tiba, dia yang tadinya berdiri kaku, bergerak seperti hendak menghampiri saya. Jangan macam-macam. Jam menunjukkan 12:18 pagi. Sekarang untuk makluman semua. Cahaya yang tidak cukup terang membuatkan saya menyalakan 5 batang lilin lagi. Woi, siapa tu? Woi boy, Min. Engkau orang ke weh? Come on guys, jawablah. 2 nama MP kawan saya yang saya panggil tetap tidak memberikan reaksi. Dia semakin menghampiri saya lagi. Walaupun sudah bergerak ke hadapan sedikit, namun wajahnya masih lagi tidak kelihatan. Tidak menjawab panggilan saya bermakna dia itu bukanlah boy ataupun Min. Aduh mak, ini dah sudah menjadi kes berat. Ni kau jangan cuba nak rapat. Tapi kan, semakin saya berkata begitu, dia semakin rapat. Saya undur beberapa langkah ke belakang. Berdebab. Saya terlanggar meja di belakang dengan kuat disusuli dengan bunyi objek berat jatuh ke lantai. Saya yakin sangatlah objek yang jatuh tu adalah sebuah komputer desktop. Aduh,
Alah, taklah. Yang penting saya boleh lari. Itu lagi pentinglah daripada meletakkan semula desktop yang jatuh tadi. Blup, blup, blup. Tiba-tiba, saya dengar mesin water dispenser bersebelahan dia mengeluarkan buih. Seakan-akan ada orang yang sedang membuka penutup air. Nampaknya, dia tidak menghiraukan amaran saya supaya jangan cuba rapat. Tanpa berfikir panjang, saya melemparkan lilin yang menyala ke arahnya. Lemparan pertama tidak mengena. Dia pula semakin mendekati saya. Saya lontar lagi lilin yang kedua. Pun sama, lontaran itu tidak mengena sasaran. Kau rapat lagi. Aku baling lagi ni. Walaupun saya terus memberi amaran, dia tidak menghiraukannya. Saya bergegas ke arah pintu dengan membawa baki 3 batang lilin yang ada. Tidak semena-mena. Dia sudah berada kira-kira 3 meter di hadapan saya. Namun wajahnya masih tidak kelihatan. Saya panik. Saya baling semua lilin yang menyala tadi ke arahnya. Dalam keadaan yang sangat dekat itu. Logiknya, lilin-lilin tadi boleh mengenainya. Ini tidak. Langsung tak kena. Bagaimanapun, walau hanya seketika, melalui cahaya lilin-lilin yang saya baling tadi, saya dapat melihat wajahnya. Ya Allah, tersangatlah hodoh. Tidak pernah seumur hidup saya melihat wajah sehodoh itu secara live. Dengan hidungnya yang dia mula dah. Saya ulang balik ya. Dengan hidungnya yang seakan hidung tengkorak, mata yang hanya ada soket saja, kosong tanpa biji mata, dan gigi yang menyeringai, membuatkan saya terkejut, terjatuh dan terduduk di lantai. Saya menjerit sekuat hati. Sambil itu, perlahan-lahan saya merangkak dan menggagahkan diri untuk bangun semula. Setelah dapat berdiri dengan betul, saya terus berlari dari bilik konten departmen menuju ke pintu rintangan api. Semasa melarikan diri itu, tiba-tiba suara hilayan yang panjang bergema. Saya tak menoleh dah ke arahnya. Tak tahulah dia kejar ataupun tidak. Saya terus membuka pintu rintangan api dan meninggalkannya yang mengilai-ngilai di situ. Dari luar pintu itu, saya masih lagi boleh mendengar suara hilayan itu. Dia memang tidak mengejar saya. Dari celah-celah bahagian cermin lut sinar bersaiz 1 kaki panjang dan beberapa inci lebar pada pintu rintangan api itu, saya dapat melihat cahaya terang kuning dari arah bilik tadi. Api mula membakar bilik konten departmen. Alamak, habislah ofis saya dah terbakar. Pada ketika itu saya fikir, terbakar pun terbakarlah. Demi menyelamatkan diri, lantas saya hubungi 999, bos saya dan kawan-kawan yang lain. Lupakan soal ofis terbakar. Ia telah menjadi satu sejarah. Apa yang hendak saya katakan adalah, jika ofis anda tiba-tiba blackout, so berhati-hatilah. Jika blackout, tetapi ketika itu ofis anda terdapat ramai orang, itu tidak menjadi masalah. Yang masalahnya ialah jika blackout, tetapi hanya anda seorang diri saja yang berada di ofis pada waktu tengah malam. Ada bunyi-bunyi pelik yang datangnya dari mesin yang menggunakan elektrik. Macam mana? Panik bukan? Mungkin itu belum cukup thrill lagi. Jika dalam gelap blackout itu pada waktu malam itu, yang anda tahu memang tiada siapa-siapa di ofis kecuali anda. Jika ada yang datang menemani, bagaimana? Tu dia punya cerita dia ni banyak terbelit-belit lidah jugalah saya nak baca ya. Tapi kejadian dia cakap pasal blackout memang ada kejadian yang terjadi masa saya turun training band. Kawan-kawan lain tak turun lagi, saya turun pecah celik dekat pukul 12, pukul 1 pagi jugalah saya di situ. Tiba-tiba blackout guys. 2 kali pula tu jadi. Tak cakap banyak, terjun tingkap. Baik, kita teruskan dengan kisah yang seterusnya. Pertengahan 1990, waktu itu di Segamat, tidak banyak kilang yang ada. Kilang tempat saya bekerja juga merupakan antara salah sebuah kilang yang terawal bertapak di bumi Segamat. Pada masa itu, bos saya adalah satu-satunya anak Melayu yang memegang jawatan tertinggi di kilang tersebut. Dan namanya ialah Encik Imran. Memandangkan Encik Imran berjawatan pengurus kilang, jadi segala hal ehwal pekerja adalah termasuk dalam skop tugasannya. Saya pula adalah setiausahanya. Encik Imran ini memang tidak percaya langsung kepada perkara-perkara gaib.
Dia sangat patriotik dan realistik tetapi mengambil mudah dalam hal-hal agama. Tempat kerja kami selalu berlaku kejadian histeria. Pening kepala pihak pengurusan sebab hampir setiap minggu ada saja kejadian histeria yang berlaku. Gejala ini akan dimulai dengan penghidamnya akan meracau-racau, diikuti dengan menjerit-jerit dan perbuatannya agresif seperti berlari ke sana ke sini, memukul serta menendang sesiapa sahaja yang cuba memegang mereka dengan tenaga yang luar biasa. Histeria boleh berjangkit kepada orang yang lemah semangat. Bayangkanlah kalau 3 atau 4 orang berperangai di luar kawalan dalam tempoh yang sama. Memang huru-hara jadinya. Memang huru-hara. Patut geng-geng histeria ni patut kita kena hantar ke Israel. Biar dia buat huru-hara kat sana. Saya sokong. Saya cadang, saya sokong. Kita teruskan. Yang pasti, produktiviti dan kualiti barangan akan merudum pada hari tersebut. Berbagai-bagai cara, termasuk membuang ancak, turut dilakukan oleh pihak pengurusan syarikat yang berbangsa asing dengan tujuan untuk menghalau syaitan supaya jangan mengacau para pekerjanya. Tetapi histeria tetap juga berlaku. Orang yang paling sibuk dalam menangani gejala histeria ini sudah semestinya Encik Imran. Dia akan pergi kepada pekerja tersebut dan memanggil mereka dengan suara yang lantang. Kemudian bertanya, apa yang berlaku? Tanpa menunggu jawapan, tangan Encik Imran akan terus menempeleng muka pekerja tersebut hingga sedar. Setelah sedar, biasanya pekerja itu akan bercerita berbagai-bagai peristiwa seram yang menjadi punca mereka ketakutan hingga tidak dapat mengawal diri. Di antara cerita yang saya dengar ialah kewujudan lembaga-lembaga menakutkan yang mengeri dan menyakat mereka seperti bersenggayut di bahu, berdiri di sebelah, memerhati dari jauh, mengintai dari belakang peralatan kilang dan macam-macam lagi. Jap nak tengok belakang saya. Aduh. Namun saya tidak nafikan ada juga histeria yang berlaku akibat gangguan emosi kerana masalah peribadi seperti sudah termengandung sebelum nikah, masalah kewangan dan krisis keluarga. Baik, yang ini saya setuju. Sebenarnya kadang-kadang histeria ni kadang-kadang dibuat-buat sebenarnya. Dibuat-buat macam nak ambil perhatian. Kebanyakan yang saya jumpa banyak untuk nak ambil perhatian je. Kebanyakan ada juga betul-betul. Baik, kita teruskan. Perkara paling menjengkelkan Encik Imran ialah apabila para pekerjanya takut kepada hantu syaitan. Macam-macam hujah diberikannya bagi mematahkan ilusi seram yang digambarkan oleh para pekerja. Encik Imran mahu semua pekerjanya ditanam dengan sifat berani dan tidak lemah semangat. Semua kisah hantu adalah bersifat tahyul sahaja bagi Encik Imran, sehinggalah terjadinya kisah ini. Saya masih lagi ingat, hari itu Encik Imran memberitahu isteri dan anak-anaknya balik ke kampung mereka di Muar Johor. Petang, mereka akan pulang semula ke Segamat. Pagi itu, Encik Imran pergi kerja berjalan kaki sahaja kerana kereta dibawa oleh isterinya. Lagipun rumah sewa Encik Imran cumalah lebih kurang 1 kilometer sahaja dari kilang. Hari itu, oleh kerana semua ahli keluarganya tiada di rumah, Encik Imran sengaja balik lambat dan bekerja lebih masa bersama beberapa orang pekerja lain termasuk saya. Sekitar pukul 8.30 malam, kami pun berkemas untuk balik. Saya ada mempelawa Encik Imran menumpang kereta saya, tapi bos saya itu menolak. Katanya, dia mahu berjalan kaki sahaja. Setibanya Encik Imran di rumah, Aizat, iaitu anaknya yang berumur 5 tahun dilihat sedang berdiri di bilik tingkap. Apa benda diber pula dah. Saya ulang balik ya guys, maafkan saya. Setibanya Encik Imran di rumah, Aizat, anaknya yang berumur 5 tahun dilihat sedang berdiri di tingkap bilik tidurnya di tingkat 2 dan memandang ke arah papanya itu. Sebaik memasuki ruang tamu, Encik Imran memanggil Aizat dan anaknya itu turun sambil menundukkan muka. Fikir Encik Imran, Aizat mungkin merajuk atau keletihan. Lantas dia mendungkung anaknya itu. Namun dirasakan badan Aizat begitu sejuk, berat dan busuk. Aduh, beratnya anak papa ni. Pergi mandi tu, ucap Encik Imran mesra sambil meletakkan Aizat ke lantai dan mengusap-ngusap kepala anaknya itu. Aizat berpaling dan kemudian berlari naik ke bilik atas untuk mandi tanpa sepatah kata. Encik Imran yang keletihan terus duduk di sofa dan menonton televisyen. Beberapa ketika kemudian, tanpa dipinta, Kak Hasnah iaitu isteri Encik Imran datang membawa kopi panas.
Dia kemudian berdiri di belakang suaminya dan memicit-micit bahu serta tengkuk Encik Imran. Uish, macam seram ni. Sebagai penghargaan, Encik Imran membelai tangan isteri yang memicitnya itu. Tetapi anehnya tangan itu dirasakan begitu sejuk. Sama seperti tubuh anaknya tadi. Encik Imran berasa pelik. Belum sempat dia bertanya. Tiba-tiba, telefon bimbitnya berbunyi. Assalamualaikum abang. Dah sampai kat rumah ke? Maaflah, siang tadi saya tak sempat telefon abang. Saya dan anak-anak mungkin akan tidur di kampung 3 atau 4 hari lagi. Sebab mak tak sihat ni. Ni, abang jaga diri ya. Kedengaran suara Kak Asnah di telefon. Berderau darah Encik Imran. Tekaknya terasa kering dan lututnya lemah. Kalau isterinya itu berada di kampung. Siapa pula yang sedang memicitnya sekarang ini? Dan siapa pula yang sedang mandi di tingkat atas? Beberapa ketika, tangan yang sejuk itu terus memicit dan bunyi jerusan orang mandi terus berderau-derau di tingkat atas. Encik Imran tidak berani bersuara, apatah lagi menoleh ke belakang. Jari jemari itu pula terus memicit-micit bahu dan tengkuknya. Jantung Encik Imran bagaikan hendak pecah. Terlalu takut hingga lupa segala ayat suci yang biasa dihafalnya. Dia hanya sempat menghantar SMS kepada saya. Datang ke rumah saya sekarang. Jam sudah menunjukkan 12 malam. Kebetulan saya dan kawan-kawan serumah belum tidur lagi kerana esok hari Ahad dan kami bercadang hendak menonton video. Kiriman SMS itu menimbulkan tanda tanya di hati saya. Weh, pelik ni. Apsal Encik Imran panggil aku malam-malam buta. Saya beritahu pada kawan-kawan. Masing-masing seramai 4 orang semuanya bersetuju mengikuti saya ke rumah Encik Imran. Selain itu, kami juga mengajak 2 orang staf lelaki yang tinggal berdekatan untuk turut serta. Sesampai kami di pintu pagar, puas kami memberi salam tetapi tiada jawapan. Saya cuba menelefon Encik Imran tetapi tidak diangkat pun. Pelbagai andaian buruk mula muncul di fikiran saya. Kamal Effendi segera memanjat pagar bagi meninjau keadaan dan melaungkan salam. Apa yang mereka dengar hanyalah bunyi. Sahaja. Weh, itu macam suara Encik Imran tu, kata Kamal sambil membuka pintu pagar untuk membolehkan saya dan kawan-kawan lain masuk. Weh, apa ni? Rasa gelap-gelap belakang ni. Harap tu. Naik bagi kita habis dulu cerita ni. Harap tu. Habis dulu nak. Sekali lagi kita nak lenara. Baik, kita sambung. Dekat mana tadi? Sekejap. Kami berulang-ulang kali mengetuk dan memberi salam. Namun hanya disambut dengan bunyi. Sahaja. Itu pun sekali-sekala. Justeru, kami berpakat untuk mengumpil pintu gelongsor, iaitu sliding door rumah Encik Imran. Namun tidak berjaya kerana seolah-olah ada batu yang menghalangnya daripada terbuka. Weh, Encik Imran sakit ke? Kami berasa cukup bimbang. Kamal melaungkan azan dan kami semua membacakan ayat-ayat suci yang termampu diingati. Allah, Allah. Kedengaran suara Encik Imran lemah. Kami terperanjat. Kerana sebaik azan tamat, pintu terbuka dan Encik Imran terjongol dalam keadaannya merangkak, lemah dan bermandi peluh. Apa yang terjadi? Pelbagai soalan kami ajukan. Namun Encik Imran tidak mampu menjawabnya. Dia terlalu letih. Badannya menggeletar, mukanya pucat bagaikan tidak berdarah. Kami membawa Encik Imran keluar dan merehatkannya di kerusi kereta. Kebetulan di dalam kereta saya memang ada sebekas air. Lalu air itu kami berikan kepada Encik Imran untuk diminum dan membasuh mukanya. Apabila keadaannya mula reda, barulah Encik Imran mampu bercerita. Rupa-rupanya, selepas menerima panggilan telefon daripada isterinya dan kemudian menghantar SMS kepada saya, Encik Imran ingin bangun dari kerusi dan berlari keluar. Namun tangan sejuk itu terus menekan bahunya dengan kuat sekali. Dia cuba meronta, tetapi tubuhnya bagaikan terpaku di kerusi. Tangan itu terus memicit dan menekan bahunya dengan kuat bagi menghalangnya daripada bangun. Encik Imran ingin menyebut Allah, tetapi lidahnya kelu. Yang kedengaran hanyalah saja.
Makhluk yang menyerupai anaknya yang dilihat berdiri di tangga dalam keadaan basah kuyup hanya memerhatikan Encik Imran yang terkial-kial untuk bangun dengan wajah yang menakutkan. Hanya setelah laungan azan daripada Kamal serta alunan ayat-ayat suci daripada kami menyebabkan makhluk itu lenyap dan keadaan pulih seperti sedia kala. Encik Imran mereka-reka cerita? Tidak mungkin. Selama ini dia tidak pernah percaya pun kepada kewujudan hantu. Jadi, kenapa dia hendak mengadakan cerita pula? Lagipun, kami melihat sendiri beberapa kesan lebam pada bahunya seolah-olah dicengkam dengan kuat. Bilik air di tingkat atas masih lagi terbuka paipnya. Separuh daripada tangga sehinggalah ke bilik air basah seperti ada orang yang keluar dari bilik air dalam keadaan yang lencun. Cawan yang bersisa air berbau busuk turut ada di atas meja. Encik Imran sakit hampir 2 minggu setelah kejadian itu. Kamal telah meminta bapa saudaranya yang merupakan seorang ustaz dari Jabatan Agama untuk membantu memulihkan semangat Encik Imran dan memagar rumah bos saya itu dengan ayat-ayat suci. Apabila Encik Imran bekerja semula, persepsinya terhadap histeria terus berubah. Pendekatan ke arah kerohanian lebih diberi kepada pekerja dengan memanggil beberapa orang penceramah dari Majlis Agama Islam untuk memberikan ceramah pada hari Minggu. Hasil daripada usaha yang berterusan, gejala histeria jarang lagi berlaku di kilang dan peristiwa aneh di rumahnya tidak lagi berlaku. Encik Imran mengakui kepada kami tentang betapa culasnya dia dalam mengamalkan ajaran Islam sehinggakan syaitan mudah sangat menguasai jiwa dan kehidupannya. Manalah ada manusia yang boleh hidup dengan angkuh atas kelebihan yang Allah pinjamkan sahaja. Mungkin saya ni takbur sangat terhadap pekerja dan selalu memandang remeh apa yang mereka lalui hinggakan Allah menguji saya dengan peristiwa ini. Perlahan Encik Imran bercerita kepada saya dan beberapa orang staf yang membantunya pada suatu hari. Terima kasih lagi sekali kerana sudah mendengar daripada mula sampai habis. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. InsyaAllah 3 lagi. Tengok ujung-ujung dia nak jadi gagap. Allahu Rabbi. Kita akan bertemu lagi insyaAllah. Yang ke depan lagi dalam mungkin dalam 2 ataupun 3 cerita yang seterusnya insyaAllah. Terima kasih lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.